أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Al-Kulliyah. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting berkaitan dengan surah yang saya bacakan tadi. Surah Al-Fatihah dan perkara yang berkaitan dengan kerahsiaan atau rahsia surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan surah Al-Fatihah sebagai surah yang pertama sekali sempurna turunnya. Biasa kalau orang tanya kat kita, Ustaz, surah mana yang paling awal turun Ustaz? Surah yang pertama sekali turun, orang akan sebut surah Al-Alaq ataupun Iqra, surah Iqra. Sebenarnya surah Iqra itu hanya 5 ayat yang turun. Tapi kalau kita kata surah manakah yang paling sempurna turun atau surah manakah yang sempurna turun, kita akan jawab surah Al-Fatihah daripada ayat pertama sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang yang telah kau beri nikmat ke atas mereka, ya Allah, dan bukan pula mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang bertemu kesesatan. 7 ayat ini menjadi tunjang kepada ajaran Islam. Dalam sebuah karya yang ditulis oleh Abdul Hamid Al-Farahi, beliau sebut 7 ayat ini adalah gambaran bagi 7 prinsip utama dalam ajaran Islam, yang bermula dengan meyakini Allah itu Tuhan yang pencipta semesta alam. Keduanya, Allah sebagai Tuhan yang pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Allah Tuhan yang disembah. Allah Tuhan yang tempat kita mohon perlindungan dan mohon jalan lurus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jalan yang lurus itu hanya ada dalam ajaran Islam. Yang ketujuh, jalan itu adalah jalan syariat yang akan sampaikan kita kepada matlamat. Para penonton yang saya kasihi sekalian, 7 ayat yang saya maksudkan tadi adalah 7 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ulama berbincang, apakah nama-nama bagi surah Al-Fatihah ini? Kita biasa dengar, ayo kita baca Ummul Kitab, ayo kita baca surah Al-Fatihah, ayo kita baca nama-nama yang lain. Imam As-Sayuti telah merekodkan dalam kitab beliau, Al-Itqan. Beliau sebut ada paling kurang ada 20 nama bagi surah Al-Fatihah. Ada 20 nama bagi surah Al-Fatihah. Di antara nama yang popular ialah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Surah pembuka. Kerana dia akan membuka laluan, dia akan membuka
suatu kefahaman yang asas sebelum kita faham 113 surah yang lain. Sebab itu ulama sebut, siapa-siapa yang faham surah Al-Fatihah dengan kefahaman yang betul, nescaya dia akan faham juga 113 surah yang lain. Jadi, surah Al-Fatihah, surah pembuka. Satu perkara kita perasan tak? Kenapa surah Al-Fatihah dibaca dulu dalam setiap rakaat solat berbanding dengan surah-surah yang lain? Kita kan baca surah Fatihah, baru kita baca surah lain. Contoh, saya baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian saya baca Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi dia punya kesinambungan. Nampak urutannya cantik. Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Asr. Kalau kita terbalikkan, baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk tak masuk? Tak masuk. Maksudnya surah Al-Fatihah kalau dikemudiankan daripada surah lain memang tak masuk. Dia pertamanya dia punya feeling dengan surah Al-Fatihah adalah satu feeling yang berbeza. Maksudnya bila saya baca surah Al-Fatihah, kemudian daripada itu saya baca surah lain, dia punya feeling dia masuk. Dia laluan dia cantik. Cara kesinambungan dia punya keberkaitan dia nampak cantik dan solid, nampak lebih menjejak berbanding kalau saya baca surah lain. Kalau saya baca surah lain, kemudian saya baca surah Al-Fatihah, dia tak masuk dalam lain. Sebab itu surah Al-Fatihah kita dinamakan juga surah Al-Fatihah. Surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Nama kedua bagi surah ini dikelar sebagai Ummul Quran. Ummul Quran, iaitu induk bagi Al-Quran Al-Karim. Induk. Bila kata induk, dia jadi ibu lah. Dia jadi ibu. Ibu kepada seluruh Al-Quran. Dinamakan juga Al-Quran Al-Azim. Surah ini dinamakan Al-Quran Al-Azim. Ada juga nama lain dikemukakan oleh ulama, iaitu As-Sab'u Al-Mathani. Nama lain bagi surah ini ialah As-Sab'u Al-Mathani, seperti mana dinamakan oleh Al-Quran. Al-Quran namakan surah ini dengan As-Sab'u Al-Mathani. Apa maksud dia? 7 ayat yang diulang-ulang. Surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 17 rakaat satu hari saya solat. Setiap rakaat saya wajib baca surah Al-Fatihah. Sebab itu nama lain bagi surah ini namakan juga surah As-Salat. Surah As-Salat. Kerana tidak sah solat seseorang itu kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Ulama sebut, seperti mana dinukilkan melalui riwayat-riwayat yang sahih, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang itu kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Katakan saya solat Zuhur, saya tak baca surah Al-Fatihah, hanya saya baca surah An-Nas, saya baca Qul Huwallahu Ahad, masih dikategorikan solat saya tidak sah. Saya mesti baca surah Al-Fatihah. Itu nama yang dikemukakan oleh ulama. Ada nama lain yang ulama sebut surah Asy-Syifa, yang bermaksud surah penyembuh. Ada ulama menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai surah yang menyembuhkan penyakit. Pernah ada ulama mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Bila sampai di rumah tersebut, ulama ini tanya, kenapa dengan si fulan sakit, lalu dibacakan surah Al-Fatihah, lalu orang itu sembuh. Sebab dalam surah Al-Fatihah ini ada satu ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan. Ayat ini sekaligus menggambarkan bahawa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan bahawa surah ini juga terkandung di dalamnya Asy-Syifa. Siapa-siapa yang sakit apa saja, amalkan surah Al-Fatihah sebagai surah penyembuh. Kita tahu Al-Quran ini juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuh.
Di antaranya ialah surah Al-Fatihah. Kalau dibaca surah Al-Fatihah, bagi mereka yang sakit, insya-Allah kita ikhtiar. Insya-Allah Allah beri kesembuhan. Tapi kena baca betul-betul. Kena baca dan amalkan surah Al-Fatihah. Saya ingat lagi guru saya pesan kepada saya, dia kata, Farid, kalau kamu nak jadikan surah Al-Fatihah ini sebagai surah syifa, surah penyembuh, nak menyembuhkan penyakit atau orang tengah sakit, kamu nak bacakan surah Al-Fatihah ini sebagai ikhtiar, maka pertama sekali kamu hendaklah jadikan surah Al-Fatihah ini sebagai amalan. Sebagai amalan. Maksudnya setiap hari saya kena baca surah Al-Fatihah dalam wirid saya. Sehingga saya disarankan supaya dalam seminggu ada 7 hari. Hari pertama, setiap waktu solat, selesai solat, hendaklah baca surah Fatihah sekali. Hari kedua, baca 2 kali setiap kali selesai solat. Hari ketiga, baca 3 kali setiap kali selesai solat. Begitulah sampai hari ketujuh. Hari ketujuh, selepas solat, baca surah Fatihah sebanyak 7 kali. So, itu adalah amalan. Dia tujuannya nak bagi surah Al-Fatihah ni betul-betul matang. Kadang-kadang kita ada senjata tapi kita tak pandai guna senjata tersebut. Jadi senjata itu perlu diasah. Perlu diasah. Itulah umpamanya surah Al-Fatihah. Jika mahu dijadikan sebagai syifa, maka hendaklah surah itu dijadikan sebagai amalan. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara sempurna berbanding dengan surah-surah lain. Bila sebut sempurna, maksudnya daripada ayat pertama ayat sehingga ayat ke-7. Kerana dalam Al-Quran ada surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mengambil masa 3 bulan, mengambil masa 1 tahun, mengambil masa 2 tahun sehingga surah itu sempurna habis turun. Surah Fatihah tidak begitu. Surah Fatihah Allah Taala turunkan ayat pertama sampai ayat ke-7. Kemudian ada beberapa riwayat sebut mengenai kehebatan surah Al-Fatihah ini. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada An Abi Sa'id Al-Mu'la. An Abi Sa'id Al-Mu'la, dia pernah masuk ke dalam masjid satu hari. Bila dia masuk masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dia. Rasulullah kata, "Mahu tak aku ajarkan kepada engkau satu surah yang tidak pernah diturunkan dalam mana-mana kitab sebelum Al-Quran ini." Tapi lelaki itu nak solat dulu, sahabat tu nak solat dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dia solat dulu. Setelah dia solat, dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, tadi Rasulullah pesan nak ajar saya satu surah. Surah apakah itu?" Lalu baginda membacakan surah Al-Fatihah. Baginda beritahu, tidak ada satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sama ada dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun kitab-kitab Asfarul Anbiya yang sebelum ini, tidak ada di dalamnya seumpama surah Al-Fatihah. Seolah-olah Allah simpan surah Al-Fatihah ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi beginilah surah Al-Fatihah ini, kita ada 7 ayat. Kalau kita ambil 6 ayat. Selain daripada bismillah, kita ambil 6 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. 3 ayat ini adalah dalam bentuk pengkhabaran. Apa maksud pengkhabaran? Bila saya baca surah Al-Fatihah, saya kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mengkhabarkan kepada diri saya dan kepada alam ini, kepada manusia keseluruhannya, Allah adalah Tuhan yang menjadikan aku, yang menjadikan alam semesta. Segala sesuatu ini Allah yang jadikan. Itu adalah khabar, pengkhabaran, beritahu. Ar-Rahman Ar-Rahim juga memberitahu. Malik Yaumiddin juga memberitahu. Semua itu khabar dalam bentuk pemberitahuan. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, ayat yang paling kuat ataupun ayat yang paling sentap ialah ayat yang dalam bentuk perkhabaran.
Selepas daripada itu baru Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan. Maksudnya 3 ayat pertama kita puji Allah, kita puji ya Allah Engkau memiliki alam semesta. Ya Allah Engkau lah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani. Engkau lah menguasai hari pembalasan ya Allah. Oleh demikian, kami sembah Engkau ya Allah dan kami mohon kepada Engkau. Kan cantik. Budi bahasa dalam surah Al-Fatihah. Betapa indahnya. Sebab itu bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala bagikan surah Al-Fatihah kepada 2 bahagian, 3 ayat pertama adalah untuk memuji Allah, 3 ayat berikut adalah untuk menggambarkan keagungan dan juga kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadat. Saudara, pernah tak kita terfikir satu hari, kenapa surah Al-Fatihah ini pangkal dia Alhamdulillah? Alhamdulillah. Bila saya tanya soalan ni, mungkin ada yang jawab, kata, Ustaz, ikut Allah lah Ustaz. Allah nak firman macam mana, kita pula nak tanya soalan-soalan tu. Tak boleh Ustaz, berdosa kita tanya soalan tu. Saya tanya ni bukan untuk pertikai. Tapi saya tanya, kita nak tahu apa rahsia agaknya Tuhan turunkan surah Al-Fatihah. Pangkal kalimat tu Allah mulakan dengan Alhamdu. Saudara, tahu tak perkataan pertama sekali Nabi Allah Adam AS ucap setelah Allah tiupkan roh dalam tubuh badan Adam? Kan Nabi Adam AS asalnya dalam bentuk tembikar, kaku, dan dia jadikan Nabi tanah liat. Bila Allah tiupkan roh, masuk roh dalam tubuh badan Adam sebelum bergerak, Nabi Adam AS bersin dulu. Hashim, bersin. Bila bersin itu umpama CPR bagi nyawa dekat Nabi Adam AS. Terbuka mata. Jari jemari semua dah mula terbuka. Urat saraf dah mula berfungsi. Mata dah mula melihat, telinga dah mula mendengar. Dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam, "Ya Adam, qulil hamdulillah." Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Perkataan yang pertama sekali Nabi Adam AS ucap setelah diberi nyawa ialah kalimah Alhamdulillah. Bayangkan, surah Al-Fatihah adalah surah yang tak ada dalam mana-mana kitab lain, hanya ada dalam Al-Quran. Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu setiap kalimah yang ada dalam surah Al-Fatihah adalah sangat istimewa. Saya sebut tadi, kenapa surah Al-Fatihah dimulakan dengan Alhamdu? Kita tanya ni bukan sebab nak pertikai, tapi kita nak lihat rahsia di sebalik kalimah-kalimah yang tersusun atur dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alhamdu, segala puji. Ada tak kalimah yang sewaktu dengan dia? Ada. Asyukru, Al-Madhu. Ini semua kalimah sewaktu dengan kalimah Alhamdu. Tapi kenapa Allah pilih Alhamdu? Begini, boleh tak skala surah ini Allah mulakan asyukru lillahi rabbil alamin? Maksud dia sampai je. Tapi dia punya deep, kedalaman, ketajaman kalimah Alhamdu tak boleh ditandingi oleh kalimah asyukru. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Alamin. Rabb, perkataan Rabb, perkataan Rabb. Perkataan Rabb ni dia membawa maksud yang sangat mendalam. Kita biasa dengar tak perkataan tarbiyah? Tarbiyah. Apa maksud tarbiyah? Asuhan. Setiap kali saudara jumpa perkataan Rabb, Allah nak tarbiyah kita. Allah nak ajar saya bahawa alam semesta ini milik dia. Iya, setiap kali Rabb, perkataan Rabb, mana ada Tuhan lain yang boleh berhak atau mana ada Tuhan lain yang lebih hebat mencipta segala sesuatu yang tepat, yang indah, yang betul-betul accurate. Mana ada? So, perkataan Rabb itu mengingatkan saya dan saudara, segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus perkataan Rabb mengasuh saya supaya rasa rendah diri, supaya dapat merasakan God conscious. Dhamirun aiqadhathu khasyatullah. Naluri fitrah yang disedarkan bahawa adanya Tuhan dengan perkataan Rabb. Al-Alamin, Tuhan semesta alam. Selain Allah, semuanya alam. Al-Quran, pen, globe ni, kitab, meja, kerusi, saudara dan saya, segala sesuatu yang ada, semuanya alam. Ma siwallahi kulluha alam.
Selain Allah, semua alam, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ciptaan Allah. So dengan perkataan alhamdu itu, kalau kita faham, kita boleh rebah, saudara. Kita boleh rebah. Ya Allah, kerdilnya aku di hadapan kekuasaan Tuhan. Hebatnya Tuhan yang beri segala sesuatu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Mana saudara nak cari Tuhan yang pemurah lagi Maha Pengasih? Banyak sangat ke ibadat kita. Banyak sangat ke amal soleh kita. Allah masih bagi kita makan, bukan? Allah masih lagi bagi kita minum. Allah masih lagi bagi kita nyawa. Allah masih lagi bagi kita kawan-kawan yang baik. Allah masih bagi keluarga yang membahagiakan. Tak hebat mana pun kita. Kita tak ada ibadat sampai bengkak-bengkak kaki pun. Kita tak adalah sujud sampai basah tempat sujud kerana menitiskan air mata. Semua itu tak berlaku dalam hidup kita. Tapi Tuhan masih sayang. Allah masih sayang. Allah masih bagi kita makan. Allah masih bagi kita minum. Itu menggambarkan Tuhan itu Tuhan yang pemurah, Maha Pengasih. Ada juga ulama sebut pemurah dan pengasih ini, pemurahnya Tuhan di dunia, pengasihnya Tuhan di akhirat. Apa yang dimaksudkan demikian? Seperti yang disebut oleh Imam Al-Alusi. Pemurah Tuhan di dunia, pengasih Tuhan di akhirat. Pemurah Tuhan di dunia, yang sembahyang dapat makan, yang tak sembahyang pun dapat makan. Yang sembah Tuhan, yang sembah Allah dapat makan, yang sembah selain Allah pun dapat makan. Semua orang dapat makan. Yang hidup dapat makan. Yang ada di atas permukaan bumi dapat makan. Yang dalam perut tanah pun dapat makan. Ulat cacing pun dapat makan. Ikan di lautan dapat makan. Semua makhluk dapat makan. Masing-masing akan dapat habuan masing-masing disukat oleh Tuhan pada hari tersebut dan pada tahun tersebut. Semua kita sudah diagikan rezeki. Pemurah. Kalau ikutkan orang sembahyang ajalah kaya. Kalau ikutkan orang sembahyang ajalah sihat. Kalau ikutkan orang berzakat ajalah yang jadi mewah. Tapi Tuhan tak janji begitu, kan? Yang solat, solatlah. Tapi yang tak solat pun dapat makan. Kadang yang tak solat, nampak dia lagi senang daripada yang solat. Ukurannya bukan di situ. Ukurannya bukan di situ. Dunia ini Tuhan agi, Tuhan bagi. Barangkali dia rajin, kita malas. Sunnah alam, siapa boleh ingkar. Tapi di akhirat, dia tidak sama. Dia tidak sama. Umur umat Nabi Muhammad SAW singkat, 63 tahun. Tapi boleh jadi pahala kita 250 tahun. Umur kita ketika kita mati 63 tahun, tapi masa kita kutip pahala kita dekat akhirat, umpama umur kita 250 tahun. Allah hapuskan dosa, Allah panjangkan amal soleh. Ini yang Tuhan berikan pemurah, pengasihnya Tuhan dekat akhirat. Yang sedikit-sedikit itu Tuhan maafkan. Ingat tak satu cerita seorang lelaki ketika dia mati, sebelum dia mati, dia ni masih hidup banyak buat dosa, banyak buat salah, banyak buat silap. Masa dia nak mati, dia panggil anak-anak dia. Dia kata, wahai anak-anak Abah, kalau Abah mati nanti, selepas Abah mati, bakar jasad Abah, abu Abah tu dihanyutkan kat sungai atau dekat air. Anak-anak tanya, kenapa Abah suruh buat macam tu? Abah tak sanggup. Abah dah banyak buat dosa, Abah tahu kalau Abah dibangkitkan, Abah confirm kena seksa dengan Tuhan. Confirm dengan ke? Tak mau. Jadi kau bakar saja aku, abu tu kau hanyutkan. Aku tak sanggup rasanya berhadapan dengan Tuhan. Punyalah dia gemetar jiwa dia, tak nak menghadap Allah. Lalu, anak-anak dia laksanakanlah wasiat bapa dia. Selepas mati dibakar jasad, abu dihanyutkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, Allah bangkitkan dia dekat akhirat. Allah tanya, kenapa engkau suruh buat macam tu? Dia jawab, aku takut kepada engkau, wahai Tuhan. Aku takut pada engkau. Disebabkan ada perasaan takut itulah aku suruh buat berdemikian. Yang itu pun sudah boleh mengundang keampunan Allah. Disebabkan takut engkau pada aku tidak berbelah bagi, aku ampunkan semua dosa-dosa engkau. Pengasih atau tidak Tuhan? Pengasih. Pemurah di dunia, pengasih dekat akhirat. Kalau di akhirat ada lebih kurang, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan, untuk meringankan, untuk memasukkan siapa-siapa ke dalam syurga dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ini perbincangan sangat menarik. Maliki Yaumiddin, ulama bincang Maliki Yaumiddin dengan dua bentuk perbincangan. Satu, ulama bincang dari sudut qiraat, keduanya ulama bincang dari sudut tafsirannya. Kedua-dua perbincangan ini sangat menarik yang
akan memberi pelbagai input yang sangat bermanfaat untuk kita. Maliki Yaumiddin. Ulama bincang dari sudut qiraat, ulama bincang dari sudut tafsiran. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, ada dua qiraat. Pertama sekali qiraat Asim dan juga Kisai. Dia baca Maliki Yaumiddin. Adapun qurra yang lain, qari-qari yang lain ataupun riwayat-riwayat yang lain membaca Maliki Yaumiddin. Ada dua. Ibu ayah perhatikan. Riwayat pertama baca Maliki Yaumiddin. Kat Malaysia kita baca riwayat Asim. Ada riwayat kedua baca Maliki Yaumiddin. Baca dengan pendek. Ini kalau kita pergi kawasan Morocco, kawasan Afrika, dia orang baca riwayat yang kedua ini. Jangan pula kalau ada orang pergi melancong ke Afrika, pergi ke Turki, pergi ke mana? Pergi ke Morocco kan. Maghribi atau Morocco lah, kita pergi solat kat situ, tiba-tiba dengar imam tu baca Maliki Yaumiddin. Kita marah. Panjang pendek pun tak tahu imam ni. Padahal itu riwayat lain. Dua-dua riwayat ini adalah mutawatir. Maksudnya dari sudut riwayat ini tak boleh dipertikai. Pertama turun Maliki Yaumiddin, kedua turun Maliki Yaumiddin. Kenapa Ustaz? Ada sebab. Kalaulah kita kata hanya ada satu riwayat saja. Maliki Yaumiddin. Apa maksud Malik? Tuhan yang memiliki. Betul kan? Memiliki hari pembalasan. Memiliki hari pembalasan. Tanya soalan. Kita tanya soalan. Adakah semua orang yang memiliki itu akan berkuasa? Jawapannya tidak. Dia mungkin memiliki tapi belum tentu berkuasa. Tapi dengan adanya riwayat kedua, Maliki Yaumiddin yang menggambarkan kekuasaan, maka dialah Tuhan yang memiliki hari pembalasan dan dia jugalah Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Komplit tak? Dialah memiliki hari pembalasan, dialah menguasai hari pembalasan. Datang dua riwayat, digabungkan maksudnya, maka sempurnalah sifat Tuhan yang maha berkuasa memiliki pada hari pembalasan. Itu sebab ada dua riwayat Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Kenapa disebut sebab Yaumiddin? Penguasa pemilik hari pembalasan. Kita kata pembalasan kan? Maliki Yaumiddin. Kenapa namakan Yaumiddin? Yaum hari, ad-din agama. Hari agama. Macam mana dinamakan hari agama? Yaumiddin adalah kombinasi dua kalimah menggambarkan hari pembalasan. Kenapa ad-din dalam ayat ini, surah ini, kenapa disebut ad-din? Sebab hari agama. Agama maksudnya segala amalan kita akan disemak. Selari atau tidak dengan ajaran Islam. Ad-din asal bukan dana, tunduk, patuh. Allah nak lihat sejauh mana kepatuhan seseorang terhadap ajaran agama. Kita dibekalkan agama, so sejauh mana kita patuh pada ajaran agama. Itulah yang akan dihisap. Yang mana disuruh dibuat, yang mana disuruh tinggalkan, ditinggalkan. Yang mana disuruh buat, dibuat. Yang mana ditegah, ditinggalkan. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Jelas bahawa hari itu Allah berkuasa, Allah memiliki, Allah akan membalas apa saja yang kita diperintahkan untuk dilihat sama ada kita patuh ataupun kita engkar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini juga sangat menarik, tidak kurang pentingnya dalam surah ini. Manusia dijadikan atas permukaan bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon perlindungan. Ada dua perkara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia akan jadi maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam atau fi'il maf'ul muqaddam, fi'il fa'il duduk belakang. Patut kalau ikut dia punya uslub standard bahasa kan, na'budu iyyaka. Tapi sekarang iyyaka na'budu. Rupanya dengan didahulukan maf'ul ataupun iyyaka ini menggambarkan pengabdian kepada Allah hendaklah didahulukan. Ketaatan kepada Allah dalam hidup ni hendaklah didahulukan. Dia jadi nombor satu. Iyyaka na'budu.
Kemudian saudara cuba perhatikan, na'budu, kami sembah. Tiba-tiba ada kami pula kat situ. Bukankah aku yang sembah? Kenapa kami sembah? Iyyaka na'budu. Kalau aku sembah, iyyaka a'budu. Kenapa na'budu? Ulama bincang. Ini adalah suatu gambaran ataupun satu bentuk asuhan kepada manusia supaya solat yang didirikan itu secara berjemaah. Mana mungkin solat seorang-seorang jadi kami sembah? Betul kan? Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Tengok kanan kiri, seorang aja. Kami mari mana? Kami mari mana? Jadi ayat ini juga sekaligus menggambarkan bahawa kewajipan. Ayat ini juga sekaligus menggambarkan solat fardu yang kita laksanakan yang terbaik ialah secara berjemaah. Terbaik sebenarnya. Sebab saya sebut na'budu, kami. Mana mungkin seorang jadi kami? Ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa kami itu membawa maksud bukan saya seorang sujud. Anggota tubuh badan saya sujud. Kepala saya sujud, tangan saya sujud, lutut saya. Seluruh anggota tubuh badan sujud kepada engkau, wahai Allah. Oleh demikian, saya dan seluruh anggota tubuh badan saya. Maka jadilah na'budu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon perlindungan. Di mana lagi manusia harus cari perlindungan? Di mana lagi manusia harus cari tempat pergantungan kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat sepotong hadis bila Nabi ajar kepada Anas bin Malik. Masa tu Anas bin Malik ni dia budak lagi. Nabi ajak naik unta. Anas bin Malik duduk depan. Nabi bawa unta. Nabi sebut, "Ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin." Aku akan ajar engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidu tujahak. Nabi pesan dekat Anas bin Malik, wahai Anas, ingat, jaga Allah Anas, Allah akan jaga engkau. Jaga Allah Anas, di mana saja engkau pergi, Allah akan bantu engkau. Jadi jelas bahawa nasta'in, mohon perlindungan daripada Allah, bukan daripada pokok kayu, bukan daripada busut, bukan daripada tangkal, bukan daripada tok bomoh, bukan daripada makhluk. Pergantungan kita mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menggambarkan bahawa mohon perlindungan daripada Allah mesti disusuli dengan ibadat. Saya nak minta dengan Allah, tapi saya sendiri tak beribadat. Saya tak solat, saya tak zakat, saya tak baca Quran. Saya tak buat amal soleh. Sebab itu setiap amal soleh di hujung tu hendaklah kita susuli dengan doa. Doa tu mustajab. Sama ada saya solat, selesai solat saya berdoa, doa saya mustajab. Setelah saya baca Quran, saya berdoa, doa saya mustajab. Selepas saya bayar zakat, saya baca doa mustajab. Selepas saya bagi sedekah, saya berdoa, doa saya mustajab. Apa saja amal soleh kita buat, disusuli dengan doa, doa-doa itu mustajab. Jangankan pergi jauh, ambil wudu. Wudu tu belum lagi solat. Wudu itu ibadat. Setelah ambil wudu, saya baca doa. Dengan doa tersebut, gugurlah dosa-dosa daripada badan saya seperti mana gugurnya air wudu daripada badan saya, atau seperti gugurnya daun-daun daripada pepohon, daun-daun kering daripada pepohon. Jadi hebatnya ibadat dan perlindungan. Nak minta tolong dengan Allah, kita mohon perlindungan dulu. Kita mohon pertolongan daripada Allah, dimulai dengan ibadat dulu. Sebab itu ibadat mesti penting. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada orang kata, ihdina, tunjukkan kami. Ustaz, macam kita arahkan Allah, macam kita perintah Allah. Hebat sangat kita Allah, kita nak suruh Allah. Tak, fi'il amar. Walaupun dia bunyi suruh, tapi dia dalam kategori doa. Tunjukkan kami, wahai Tuhan, jalan yang lurus. Cuba saudara perhatikan. Biasanya kan dalam Al-Quran, perkataan hidayah ni, dia ada ila. Ihdina ila. Ihdina fi. Dia mesti ada huruf ila, fi, ala. Mesti ada dalam surah-surah lain, tempat lain. Tapi surah Al-Fatihah, ihdina, tak ada ila. Sebab ulama bincang, kenapa dia tunjukkan kami ke jalan? Tak ada. Dia tunjukkan kami jalan lurus. Dia tak ada tunjukkan kami ke jalan lurus. Tak betul. Tunjukkan kami jalan lurus. Sebab yang minta jalan lurus tu sudah ada dalam Islam. Sudah ada dalam agama. Sudah ada iman. Sudah ada Islam dalam diri dia.
Yang diperlukan ialah supaya tangan dia sentiasa terus dibimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia saya selalu umpamakan bahawa ihdinas siratal mustaqim ini macam seorang anak pegang tangan ayah dia atau seorang anak pegang tangan ibu dia tak lepas. Dia bimbing. Sebab itu, wahai Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami bersendirian. Jangan biarkan kami terombang-ambing tanpa Tuhan. Engkau lah ya Allah, Tuhan yang selayaknya pimpin kami, selamatkan kami, bawa kami. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Jadi mesti ada feel sama keluarkan. Ihdinas siratal mustaqim itu dengan rasakan, wahai Tuhan, bantu aku, pimpin aku ya Allah, tunjukkan aku jalan yang betul, supaya jalan yang aku pilih ini jalan yang boleh sampaikan kepada Engkau. Sebab itu Ibnu Ashur ketika mentafsirkan ayat ini dia sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu jalan apa? Jalan yang boleh sampaikan kita kepada matlamat, iaitu jalan syariat yang boleh bawa kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkataan sirat, ulama bincang. Sirat ni jalan. Dalam bahasa Arab jalan ini, tariq pun jalan, syari' pun jalan, sabil pun jalan. Tapi kenapa Allah tak pilih perkataan selain daripada sirat? Ihdinas sabilal mustaqim, ihdinas tariqal mustaqim, ihdinas syari'al mustaqim. Tak, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sirat? Sabil, jalan boleh jadi banyak. Tariq pun boleh jadi banyak. Syari' pun boleh jadi banyak. Tapi sirat hanya satu saja jalan. Jalan yang boleh sampaikan saya kepada destinasi. Jalan-jalan lain, jalan-jalan yang belum tentu akan bawa saya kepada destinasi. Sebab itu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jalan itu jalan yang boleh sampaikan saya kepada matlamat. Tapi sayanglah bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan lurus, tunjuk kami jalan lurus dalam solat, tapi keluar daripada solat kita sudah tak ikut jalan yang betul. Cuba perhatikan dulu maksudnya. Ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan lurus yang kita minta itu adalah jalan yang syarat dengan nikmat, syarat dengan petunjuk, seperti mana jalan-jalan para anbiya wal mursalin. Jalan yang Allah berikan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada utusan-utusan Allah, kepada para salihin, kepada para syuhada. Jalan itulah yang kita minta. Sebab ayat ini ditafsirkan oleh ayat lain. Ulaika alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan nabi, jalan salihin, syuhada, dan juga orang-orang yang baik, tunjukkan kami jalan yang itu ya Allah. Sebab itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang diberikan nikmat, jalan yang syarat dengan nikmat. Tuan-tuan, walaupun jalan Nabi itu penuh dengan liku, penuh berduri, penuh dengan ancaman, penuh dengan siksaan, tapi merasakan nikmat dekatnya Tuhan. Dia dapat merasakan nikmatnya hidup, dekat dengan Tuhan. Setiap kali diuji, dia akan dapat rasa adanya Tuhan. Kita pun sama juga. Cuba kita dalam 1 tahun tak ada apa-apa ujian. Kita rasa take for granted. Cuba kita kena sentap 1 hari. Kita akan kata, ya Allah, di mana Engkau ya Allah? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Selagi mana kita tak uji, kita rasa tak ada. Kita tak ada pun keluar perkataan tu. Dalam solat pun jarang kita menangis. Cuba kita kena uji sikit. Betul kan? Kita akan dapat rasakan adanya Tuhan. Sebab itu, nikmat itu tak mesti kegembiraan, tak mestinya kekayaan, tak mesti kesenangan. Ujian itu juga nikmat. Sebab akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 jalan kita minta kita dijauhkan daripada hidup kita ni. Jalan orang yang Allah murkai dan jalan orang yang sesat. Kedua-dua mereka ya Allah ghairil maghdubi alaihim. Kami tak nak jalan yang ditemui oleh Yahudi, dan kami juga tak mau jalan yang ditemui oleh Nasrani. Hujungnya mereka sesat, tak mau. Ini juga menggambarkan bahawa jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang terbaik, ajaran yang paling sempurna. Saudara, para penonton yang saya kasih sekalian, begitulah hebatnya surah Al-Fatihah dalam meletakkan asas-asas penting supaya hidup saya menjadi lebih bermakna. 7 ayat itu adalah 7 tiang seri
yang perlu kita fahami bersama supaya kehidupan kita ini lebih terfokus, dan bagi mereka yang faham 7 ayat ini, dia akan faham surah-surah lain, kerana surah Al-Fatihah adalah pembuka selera untuk memahami resepi daripada 113 surah yang berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sajikan melalui surah Al-Fatihah. Sekian dulu daripada saya. Saya laburkan dulu tirai Al-Kulliyah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.